Baik, kita sekarang ni membawa seorang yang juga melihat sesuatu yang menarik di luar daripada kehidupan biasanya. Datang jauh dari UK, berada di Malaysia dah selang beberapa tahun, dah boleh berbahasa Melayu dengan begitu fasih. Saya cukup kagum. Dan pastinya anda, kalau anda ikuti perkembangan di laman sosial dengan blognya sendiri, Mat Saleh Cari Makan ya? Oh, betul. MatSalehCariMakan.com. Ini dia Riz Williams yang datang ke Malaysia hari ini. Okay, terima kasih. Apa khabar? Khabar baik? Okey, saya cuba bercakap dengan perlahan supaya Riz faham. Terima kasih. Saya kagum anda dah boleh berbahasa Melayu dengan fasih sekali. Dan katanya untuk bercakap Melayu ambil masa setahun ya? Setahun. Setahun lebih. Setahun lebih. Sekarang ni selesa tak atau masih lagi berhati-hati? Kadang-kadang kalau ramai orang macam tak selesa sangat, tapi kalau macam ni okey je. Bagaimana Riz William di UK sebelum sampai ke what kind of person were you before? Saya rasa dulu saya macam introvert sikit. Macam jenis orang kalau grup kecil saya okey, tapi adventurous tapi introverted sikit dulu kat UK. Macam tu sikit. Okey. Tapi biasanya orang introvert ni dia malu untuk bercakap dengan orang sebenarnya. Tapi seolah-olah macam Riz melawan sikap itu dan menjadi seorang yang adventurous. Sekarang dah boleh bercakap Melayu dan ada ramai kenalan dan bercakap tentang Malaysia. Satu dunia tahu dan macam-macam pengalaman telah dilalui. Adakah masih lagi ada sikap begitu ataupun dah hilang? Dah extrovert dah sekarang? Rasanya bukan extrovert, ada sikit, tapi sebab saya buat banyak adventure, rasa macam lagi extrovert sikit. Tapi masih ada introvert sikit juga. Memang merancang lepas sekolah atau bila dewasa untuk menjelajah negara baru ataupun keluar daripada negara sendiri, atau macam mana sebenarnya? Saya tak faham. Macam mana mula-mula keluar daripada kampung halaman sendiri dari UK? Mula-mula saya difahamkan melancong ke Malaysia. Kemudian berminat untuk tinggal di sini atau how did it all begin? Dulu saya cuti sini. Macam tak ingat berapa lama. Dalam sebulan macam cuti jalan-jalan Malaysia. Dan bila saya dekat sini, saya rasa macam okay, saya suka negara ni. So kalau boleh nak tinggal sini. Tapi masa tu tak boleh. So saya balik UK, kerja sikit. Lagi setahun lebih saya pindah ke sini sebab macam nak tinggal sini, bukan cuti saja. Sekarang memang kira tinggal di Malaysia lah. Kira macam tinggal. Maknanya Riz William ni dah bukan pelancong lah ya? Bukan. Saya rasa macam tinggal sini sekarang. Sekarang dah kira macam orang Malaysia dah lah. Bukan orang Malaysia, tapi dalam bahasa English, I call this my home now. Wow, okey. Dalam banyak-banyak negara, kenapa? Sebab saya tak tahu lah, adakah Riz sempat untuk pergi melancong ke negara lain? Dan kenapa Malaysia juga menjadi tempat yang dipilih? Sebab saya pernah pergi negara lain, tapi sini ada suasana atmosfer. Okey. Macam itu bukan satu benda saya suka pasal Malaysia, tapi ada banyak jadi macam sesuatu saya suka. So ada negara lain saya suka, tapi kalau boleh pilih satu, saya pilih Malaysia. Jadi itu pilihan yang dah dibuat. Okey, kita ada banyak gambar ni. Maknanya orang Malaysia pun, mungkin orang Malaysia seperti saya sendiri tak berkesempatan untuk menjadi adventurous seperti Riz. 14 negeri sudah dilawati semuanya, sudah pergi ke semua negeri? Selain dari Sabah. Sabah belum lagi? Sabah belum lagi. Sebab rasanya Sabah, sebab dia besar, dia ambil masa sikit untuk lawat. So, semua negeri lain dah, tapi Sabah tak pernah. Bila rancang untuk pergi ke Sabah? Kalau boleh, tahun depan. Tahun depan ya? Tahun depan. Okay. Atau kalau ada rezeki, tahun ni. Okey, adakah antara sebab Riz pilih Malaysia kerana rakyat Malaysia ataupun komunikasi dalam bahasa Inggeris tu bukan masalah? Itu juga menjadi advantage kepada Riz untuk senang untuk dapat kawan dan sebagainya? Sebab sini ramai orang cakap bahasa Inggeris. Macam dia belajar dari sekolah, so dia cakap bahasa Inggeris baik. So sebab bila saya dulu masuk sini, saya tak cakap bahasa Melayu. So sebab boleh cakap bahasa Inggeris, yang tu lagi senang. Macam jalan-jalan sikit dulu. Tapi kenapa tak terus gunakan bahasa Inggeris? Kenapa rasa nak juga belajar bahasa Melayu? Sebab saya rasa kalau nak tinggal kat negara lain,
walaupun dia cakap bahasa English, better kalau boleh cakap bahasa dia. Dia juga. So saya rasa macam kalau nak experience negara tu macam penuh, better kalau cakap bahasa dia. Okay. Ini Facebook, Instagramnya. Ini Facebook page. Okay, banyak tempat, banyak gambar diambil. Dan seolah-olah macam Riz dah menjadi juru cakap kepada Malaysia untuk beritahu tentang apa keunikan Malaysia kepada dunia menerusi blognya. Tapi blog tu asalnya bukan untuk orang lain baca ya? Bukan. Dulu saya buat macam journal. Okay. Sebab saya ada satu kawan, bila dia nak belajar bahasa English, dia buat blog dalam bahasa English. Tapi dia tak ada orang baca blog dia macam journal saja. Okay. So saya buat sama, macam buat blog. Dulu tak ada orang baca. Ada satu kedua kawan saya baca. Itu saja, macam saya blog. Memang dalam bahasa Melayu lah? Memang, tapi bahasa Melayu tu tak okay. Dia macam beginner. Okay. Ya. So dulu macam journal saja, macam nak practice tulis bahasa Melayu semua. Kemudian macam mana boleh menjadi semakin lama semakin ramai yang mengikuti? Satu hari ada satu orang share kat satu group Facebook. Saya tak perasan, tapi tiba-tiba site macam slow sikit. So saya tengok, ada ramai orang baca hari ni. Lepas tu saya tengok kat Facebook ada satu orang share. Lepas tu macam orang lain share juga. So dia macam, lepas tu jadi ada ramai reader. Okey, makin lama makin kenal dan Mat Saleh Cari Makan ini menjadi satu blog yang popular lah sekarang ya. Okey, cuma yang menariknya mula blogging tahun berapa? Tahun 2014. Okey, maknanya sampai sekarang kita nampak perbezaan ataupun improvement dari segi penggunaan bahasa Melayu tu lah ya. Rasanya ada. Ada. Itu satu yang menarik tu untuk diikuti. Baik, kita bercakap tentang pengalaman yang Riz lalui. Di depan ini ada beberapa perkara yang begitu begitu seronok untuk Riz ceritakan. Saya tertarik cerita tentang t-shirt Johor ni. Itu nanti kita cerita. Okey, ini dua ni adalah mungkin kenangan souvenir. Okey, apa yang boleh Riz ceritakan tentang? Saya tak tahu perkataan untuk yang tu. Tapi dalam bahasa Inggeris dia macam shield. Perisai lah. Perisai. Okay. So ni bila saya pergi Kuching, kat sana dia ada satu cultural village, kampung budaya. Dan kat sana dia ada banyak macam exhibition, macam orang asli, a different tribe dia. Dan saya macam tak tahu macam mana, tapi saya memang suka sana sebab sebelum tu saya tak tahu apa-apa pasal orang asli, budaya dia. Tapi kat sana dia ada ramai orang different tribe. Dan saya cakap dengan satu orang, tadi ada gambar rasanya dengan dia. Dan saya rasa menarik sebab cakap pasal culture dia, dia cakap pasal bahasa dia lain sikit, makanan dia lain, semua lain. Dan dia sebenarnya masa tu dia macam buat ni sendiri. So dia macam buat craft. So saya rasa macam nak ambil satu macam souvenir. Sebab bila tak tahu dalam bahasa Melayu, but when I think back, yang tu macam good memory pasal sana. Sebab dia buat sendiri ya? Dia buat sendiri. Oh, ini maknanya bukan beli di kedai souvenir? Bukan, dia macam orang dia buat. Ni yang kecil sebab saya tak boleh muat yang besar dalam bag. Saya ambil yang kecil je. Itu kenangannya lah. Okey, buku nota lengkap sistem bahasa Malaysia tahap 1 ini sekolah rendah. Ya, ini apa? Buku panduan Riz atau macam mana? Sebab bila sebab saya boleh cakap bahasa Melayu sikit. Tapi bila nak tinggalkan bahasa, saya nak cari buku. Tapi dia ada macam dua jenis buku. Satu untuk tulis macam nombor, phrases biasa. Tapi saya tak nak belajar yang tu. Saya nak belajar macam bahasa betul-betul. So saya beli buku yang ni. Ada cikgu tak? Ada. So sebab kalau tak, rasanya tak faham. Bila buka, tak faham. Oh, betul-betul buat homework lah. Bagusnya. Okey. Tapi jangan baca sebab mungkin salah. Tak apa. Tak ada masalah. Okey, kita nak ini dia untuk makluman para penonton nak tahu lebih lanjut tentang cerita yang dikongsikan oleh Riz William. Ni dia Mat Saleh Cari Makan.
.com banyak yang dikongsikan. Okey, yang saya betul-betul terpanggil untuk kongsikan dengan penonton pengalaman Riz menempah t-shirt Johor Darul Takzim ini. Ini ada satu cerita yang cukup menarik. Okey, boleh saya pegang t-shirt dia? Boleh. Okey, ini kalau kita pergi Johor ataupun peminat JDT, cameraman kita seorang peminat JDT, t-shirt ni boleh dikatakan memang t-shirt favourite lah, ramai orang suka. Okey, macam mana? Cerita sikit tentang t-shirt JDT ni. Okay, so cerita panjang sikit, so saya nak cakap macam short, pendek. Dalam bahasa English, kalau nak negotiate harga, orang cakap, can you do 15? Macam tu. Macam, can you do 15 pounds, 15 ringgit? Tapi, bila saya nak beli t-shirt, saya macam direct translate, boleh buat 15. Asalnya harga 20. Harga 20, saya nak dapat untuk 15 ringgit. Can you do 15 dalam bahasa Inggeris? Jadi diterjemahkan boleh buat 15. Boleh buat 15. Okey. Lepas tu macam orang kat pasar tu dia macam okey kejap nak tanya makcik saya. Okey, dia macam busy sikit. Lepas tu saya nampak dia ambil satu bag besar dengan banyak baju kat depan gerai dia. Saya tak fikir apa-apa, macam okey mungkin ada customer lain ke apa. Tapi lepas tu dia tanya, nak 15 helai? Bukan. Nak boleh buat 15 ringgit? Oh, 15 ringgit? Oh, saya fikir you nak 15 helai. Tak. Sebab kalau saya tak dorang nak bagi t-shirt ni. Saya nak satu je. So, kita semua macam gelak sikit sebab kita tahu salah faham. Tapi bukan salah dia, itu salah saya sebab saya tak cakap betul-betul. Tapi bukan salah Riz pun sebab Riz translate. Kalau direct translate, kadang-kadang dia tak, maksudnya tak lain. tepat, Tapi nasib baik dia tak sempat cetak hanya dia satu sajalah. Satu saja. Sebab dia print setiap helai. So rasanya kalau saya pergi tempat lain makan balik, dia dah print, saya macam mesti beli semua. Tapi nasib baik lepas dia tanya, saya jelaskan dengan dia semua okey. Nasib baik dia tanya dan sempat dimaklumkan yang dia nak 15 ringgit bukan 15 helai. Jadi ni harga 15 ringgit je? Bukan, dia kata 20. Jadi tak dapat nego jugalah. Tak, sebab lepas tu saya rasa malu sangat. Saya fikir okey nak ambil baju balik je, tak nak cakap lagi. Okey, ialah sebab kena perlu ditempah sebab saiz XXL ya, double XL ataupun saiz XL. Ni double X. Kiranya ditempah. Kalau dapat 15 memang itu kenangan yang paling bermakna lah. Okey, Riz, terima kasih banyak sudah bersama kami. Lepas ni apa projek ataupun adventure selepas ni? Barangkali penonton nak tahu. Lepas ni tak ada projek, tapi minggu depan saya naik gunung. Gunung tertinggi di Semenanjung. Okay. So yang itu next project. Lepas tu saya mungkin buat blog pasal yang itu. Lepas tu saya nak pergi tempat cari makanan lain ke macam jalan-jalan je. Tapi cuma ada fix project, naik gunung tu, lepas tu tengok. Tapi harap nak jalan-jalan sikit. Okay. Mana tu lepas ni boleh buat program TV juga. You never know. Never know. Riz, terima kasih banyak. All the best untuk anda ya.